Rasul. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan saya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita sama-sama luangkan masa kita untuk sama-sama kita hadir dalam satu majlis, yang mana dalam majlis tersebut kita akan memperbahaskan berkenaan dengan salah satu amalan yang menjadi tunjang kepada agama kita. Yang menjadi tunjang kepada agama kita, yang mana ianya juga menjadi kunci kepada segala amalan kehidupan kita. Jadi apakah Islam itu kalau tanpa solat? Kata Islam tapi tak solat, dia ibaratkan ulama ataupun huraian daripada hadis mengibaratkan adalah seperti sebuah kemah yang mana tiada tiang tengahnya. Kalau tak ada tiang tengah, macam mana kemah tu nak tegak? Kemah tu akan runtuh, bahkan kemah tu akan condong sana sini. Sedekah buat, umrah setiap tahun pergi, haji tak tahulah berapa kali dah dapat, kan? Puasa kadang buat, kadang tak buat. Solat tak buat, habis semua amalan-amalan yang lain. Jadi solat ni adalah kunci kepada amalan-amalan kita yang lain, dan juga kunci bagi syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama lah kita mempelajari solat kita. Dan terima kasih kepada puan moderator kita, Ustazah Jasrina, pada pagi tadi untuk mengadu-adukan majlis kita, dan juga semua sahabat-sahabat yang sudi meluangkan masa bersama-sama untuk memeriahkan lagi majlis. Jadi insya-Allah, tanpa melengahkan masa, kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, saya akan baca dulu matan ibarat kitab, yakni kitab Fathul Qarib Al-Mujib, syarah kepada matan Abi Syuja' yang dikarang oleh Imam Ibn Qasim Al-Ghazi. Faslun fi arkanis salah wa sunanuha. Wa arkanus salah 18 ruknan. النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها والركوع والطمأنينة فيه والرفع والاعتدال والطمأنينة والسجود والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسلمة أولى ونية الخروج من الصلاة وترتيب الأركان على ما ذكرنا. Pengarang telah mulakan kitab beliau dengan menyatakan bahawa arkanus salat 18 ruknan. Rukun-rukun solat itu ada 18 rukun. Biasa kita dengar sebelum ni, Ustaz, saya biasa dengar bukan 18, Ustaz, saya dengar 17. Ada yang kata, dulu saya belajar 13 je rukun solat, Ustaz. Kenapa Ustaz ajar sampai 18? Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka kitab, ianya hanyalah perbezaan ataupun khilaf yang lafzi saja. Perbezaan yang sangat sikit. Perbezaan yang hanya beza pada sebutan saja ataupun pada cara membahagikan. Kalau kita tengok, yang ni kata 13 rukun, yang ni kata 17, yang ni kata 18, macam mana ni?
Jadi rukun-rukun tersebut hanya perbezaan pada isinya saja. Kalau yang kata 13 bermakna dia mesatukan, letakkan perbuatan rukuk dan tumakninah itu adalah satu rukun. Tapi kalau yang kita tengok ada 17, ada 18 kan, maka dia menunjukkan bahawa rukun rukuk itu satu tumakninah dan rukuk itu adalah satu rukun, tumakninah adalah satu rukun yang lain. Jadi dia pecahkan. Bila pecahkan, jumlah tersebut jadi banyaklah. Kan? Yang i'tidal satu rukun, tumakninah satu rukun yang lain. Kalau yang kata 13 tu, dia akan berkata i'tidal beserta tumakninah dalam satu rukun. Itu jadi 13. Jadi bila kita pecahkan, dia akan jadi banyak. Tak apa, kita baca dulu isi kandungannya. Wa taqaddama ma'na as-salati lughatan wa syar'an wa arkanu as-salati 18 ruknan. Okey. Jadi sebelum kita nak cerita rukun solat ni, kan? Sebelum kita nak cerita pasal rukun solat ni, tahu tak as-salatu, solat ni apa makna dia? Definisi dia definisi solat adalah ad-du'a. Solat itu adalah ad-du'a. Sebab tu kita tengok tulisan as-salat juga ditulis pada solat as-salatu 'alan nabi. Kalau kita kata as-salatu 'alan nabi, kita solat kepada nabi ke? Bukan sebab makna asal bagi perkataan solat ataupun makna asal bagi perkataan solah adalah ad-du'a. Jadi bila kita kata as-salatu 'alan nabi, maknanya kita doakan kesejahteraan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doakan rahmat, berikan rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatu, berselawat ke atas Nabi. Itu makna asal bagi solat. As-salah wa du'a. Solat itu adalah makna dia adalah doa. Manakala dari segi syarak pula, aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbiri mukhtatimatun bitaslimi bisyara'itin makhsusah. Dari segi syarak pula yang dikeluarkan oleh Imam Rafi' dalam mazhab Syafi'i, ada dua imam yang muktabar. Ada dua imam yang mana pendapatnya sangat kuat. Yang pertama di bawah mazhab Syafi'i, yang pertama Imam Nawawi, yang kedua Imam Rafi'. Jadi kalau tuan-tuan dengar nama-nama ni jangan pula macam tak pernah dengar kan. Imam Nawawi dan Imam Rafi' ini antara dua imam yang sangat masyhur dan pendapatnya boleh diguna pakai dalam membahaskan pendapat Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Jadi Imam Rafi'i kata apa? Definisi solat adalah aqwalun wa af'alun, bacaan-bacaan ataupun kata-kata, wa af'al, dan perbuatan-perbuatan, yang mana aqwal, percakapan dan perbuatan itu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi ini definisi untuk solat. Okay. Dan saya pun dah terangkan sebelum ni, bila kita sebut rukun arkan, maka saya pun dah terangkan sebelum ni, rukun itu apa, syarat itu apa. Kan? Ada yang sebelum kita dah bahas, Ustaz, apa beza rukun dengan syarat? Sebab apa? Sebab kedua-duanya macam tak ada beza je. Syarat kalau tak buat pun tak sah juga. Rukun kalau tak buat pun tak sah juga. Dua-dua kena buat. Tapi kenapa pengarang ataupun ulama-ulama mengasingkan syarat ada satu bab dia, syarat solat, rukun ada bab dia yang lain, rukun solat. Kita dah cerita sebelum ni, iaitu kerana rukun ini adalah perkara yang mesti dibuat dan perkara tersebut dalam af'al, dalam perbuatan amalan tersebut, dalam solat. Manakala syarat ni adalah satu perkara yang mesti dibuat tapi di luar solat. Kalau kita kata
Rukuk itu rukun ke syarat? Rukuk itu adalah rukun. Kerana apa? Dia perkara yang mesti dibuat dan ianya di dalam perbuatan solat. Ha. Kalau tutup aurat, tutup aurat tu rukun ke syarat? Tutup aurat itu adalah syarat. Kenapa? Ianya mesti dibuat, tak boleh tinggal, tak boleh. Mana boleh semayang tak tutup aurat? Mesti dibuat dan ianya perkara yang di luar solat. Di luar af'al solat. Jelas, ha? Antara rukun dan syarat. Saya ulang kali kedua. Nanti kali ketiga saya tanya soalan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus salata 18 ruknan. Rukun solat itu ada 18. Yang pertama an-niyatu. Niat. Yang pertama niat. وهي قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القلب فإن كانت الصلاة فرضا وجب نية الفرضية وقصد فعلها وتعيينها من صبح أو ظهر مثلا أو كانت الصلاة نفلا ذات وقت كراتبة أو ذات سبب كالاستسقاء وجب قصد فعلها وتعيينه لا نية نفلية. Okey. Jadi yang pertama rukun dia adalah niat. Yang pertama rukunnya niat. Ustaz, niat ni macam mana? Kan? Niat ni yang kita baca sebelum angkat takbir tu ke? Okey. Niat seperti mana yang telah saya bacakan tadi, niat itu adalah perkara qasdu syai'. Qasdu. Qasdu, keinginan nak buat satu perkara muqtarinan bi fi'lih, yang mana keinginan nak buat perkara itu disertai, diiringi, disusuli. Disusuli tak boleh, diiringi. Diiringi dengan bi fi'lih, dengan perbuatan tersebut. Itu niat. Kalau kita nak buat sesuatu tapi kita tak sertai dengan perbuatan. Contohlah kata, aku nak pergi pasar lah, kan? Aku nak pergi pasar dan dia betul-betul dalam keadaan tengah keluar rumah jalan kaki pergi pasar. Itu bermakna niat dia itu disertai dengan perbuatan. Tapi kalau dia kata, aku nak pergi pasar lah, tapi dia duduk rumah lagi, dia duduk lagi. Tapi bukan sekarang. Dia nak pergi pasar tu, sekejap lagi pukul 10 nanti baru nak pergi pasar. Kan? Betul pukul 9 nanti baru nak. Itu niat. Itu kita panggil, apa tu? Kita panggil apa tu? Saja kita komunikasi sikit. Itu kita panggil apa? Ingat, Ustaz. Ingat. Itu ingat. Okey, lagi lain. Angan-angan. Angan-angan. Okey, lagi. Hasrat. Lintasan. Hasrat. Okey, bagus. Okey, apa saya Niat. guna? Niat. Okey. Niat ni lintasan hati yang disertai dengan perbuatan. Itu niat. Itu niat. Istilah digunakan oleh orang Melayu tu kita tolak tepi dulu lah. Sebab orang Melayu pun cakap macam satu juga. Niat aku nak ni. Sebenarnya bukan. Niat itu adalah sesuatu yang kita nak buat dan ianya disertai dengan perbuatan. Tapi kalau kita nak buat, lintasan hati tu nak buat, tapi tidak disertai dengan perbuatan. Perbuatan tu belum sampai lagi. Itu kita panggil sebagai rancang. Itu kita panggil sebagai azam. Itu panggil azam. Itu azmun. Itu panggil azam. Dia nak buat tapi benda tu belum sampai lagi. Itu azam. Itu baru azam. Itu belum niat lagi. Itu baru azam. Aku nak pergi Mekah lah. Keinginan dia tu dalam hati, tapi dia belum boleh melaksanakan keinginan dia. Itu azam. Tapi bila dia keinginan disertai dengan perbuatan, itulah kita panggil sebagai niat. Okey.
Niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa muhalluha al-qalbu. Niat itu adalah lintasan keinginan sesuatu muqtarinan yang disertai dengan perbuatan wa muhalluhal qalbu dan tempatnya di hati. Tempatnya wa muhalluhal qalbu di dalam hati. Jadi kalau lintasan itu hanya di mulut itu bukan niat. Ha? Itu bukan niat. Ha? Contoh ada orang dia ngigau. Kan? Dia ngigau, siap boleh bergerak lagi. Sahaja aku ambil air semayang contoh. Tapi dia tidur. Tapi dia tidur. Waktu tu niat tak? Tak niat. Sebab apa? Sebab dia walaupun dia sertai dengan perbuatan, walaupun dia cakap keinginan itu dengan mulut, tapi bukan dari hati. Bukan dari hati. Sebab apa? Niat ini wa mahalluhal qalbu. Tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Dalam. Bukannya lafaz mulut. Jadi ustaz yang duk baca sebelum angkat takbir tu apa? Itu adalah lafaz untuk menguatkan niat. Itu adalah lafaz untuk menguatkan niat. Jadi bila kita contohlah semayang. Semayang usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Contoh kita sebut dalam mulut. Jangan kita tak lintaskan dekat hati. Sebab apa? Sebab tempat niat itu di hati, bukan di mulut. Di hati. Wa mahalluha al-qalbu salli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Jadi bila kita sebut tu, dia memudahkan lintasan hati kita untuk niat apa yang kita lafazkan. Memudahkan. Tapi boleh tak Ustaz? Ustaz, saya tak apa Ustaz. Saya tak payah sebut pun tak apa. Saya lintas hati pun boleh. Contoh dia dalam hati dia. So, dia boleh lintaskan hati dia tu dengan lafaz-lafaz tersebut. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Dia boleh lintaskan niat komplit dalam hati dia tanpa melafazkan. Boleh tak boleh? Boleh Ustaz, boleh. 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 Bagus. Masya Allah. Boleh. Boleh. Tapi andaikan kita duk cuba usaha untuk lintaskan niat dalam hati, tapi jadi kadang-kadang ada setengah orang maaf cakap lah, hati dia tak berapa kuat. Maksudnya mental dia tak berapa kuat. Dia punya kekuatan dalaman dia tak berapa kuat. Jadi bila dia lintas dia rasa was-was. Untuk orang macam ni, lafaz dulu. Bagi kuat hati. Bagi kuat hati tu. Lafaz. Tapi kalau boleh, tak ada masalah, silakan. Dan wa mahallu al-qalbu, dan kena ingat, kita baca apa tadi? Muqtarinan bi fi'lih, kena serta dengan perbuatan. Jadi time angkat takbir tu, Allah. Tu Allah tu kita lintaskan. Ya, sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam kerana Allah. Macam tu aja dah kira sah Ustaz. Macam tu dah kira sah. Betul. Tapi jangan salah tafsir pula. Ini saya terus terang cakap. Ada sebahagian puak, ada sebahagian golongan, dia menggunakan makna yang kita terjemah muqtarinan bi fi'lih ni. Niat itu adalah keinginan dalam hati yang disertai dengan perbuatan. Dia guna macam mana? Dia kata, tak payah niat. Datang masjid, mai kat tempat solat tu, sampai je dekat soft, angkat je takbir. Tak payah niat. Kita tanya, kenapa? Kenapa tak payah niat? Lepas tu dia tanya kita balik. Kau keluar rumah untuk apa? Nak pergi solat lah. Dah tu, bila kau nak pergi solat tu, itu kau dah niat dah tu. Kan? Jadi dia kata tak payah angkat takbir. Tak payah niat waktu angkat takbir. Ini salah faham kitab maksud dia. Ini salah faham kitab. Kalau keluar rumah, niat untuk pergi solat, itu kita panggil apa? Itu kita panggil azam. Sebab apa? Lintasan hati tidak disertai dengan perbuatan.
lintasan hati belum disertai dengan perbuatan. Kalau belum kita panggil azam. Bila dah sampai lintasan hati disertai dengan perbuatan, baru kita panggil niat. Jadi jangan, ya. Kalau ni dia tak puas lah Ustaz. Puas tak puas. Kalau tak apa, lafazkan. Lafazkan, silakan. Boleh lafazkan, tapi jangan lupa untuk lintaskan dari hati. Betul. Saya pun saya akur benda ni sebab saya pun kadang-kadang rasa tak puas. Kan? Sebab apa? Sebab kita kadang-kadang bila kita niat pakai hati saja, ada setengah orang dia punya hati ataupun dalaman kacau. Maaf cakap terus terang saya kata, kacau. Sebab kita dah busy dengan macam-macam perkara, tiba-tiba mai datang solat nak fokuskan hati kita. Itu masalah. Sebab itu ulama kita pesan, guru-guru kita pesan supaya kita luangkan masa 5 minit sebelum solat, duduk solat sunat sebelum solat. Solat sunat qabliyah. Solat sunat tahiyatul masjid, supaya waktu tu hati kita dah kosong daripada urusan-urusan bisnes kita, dunia kita. Bila kita dah cantik, hati kita dah mula tenang, dah mula relax, dah lazimkan dengan amalan-amalan. Waktu tu solat memang puas. Waktu tu solat memang puas. Sebab tu kita kena betul Ustaz. kena luangkan masa 5 minit kurang-kurang untuk kita sibukkan dengan amalan lain sebelum masuk amalan fardu. Okey. Fa in kanat as-salatu fardan. Okey, ada yang kata ada juga cuma, saya tak sempat nak baca. Ada kata ada juga cuma lafaz tapi tak lintas dalam hati waktu takbiratul ihram. Macam mana tu Ustaz? Okey. Yang dah lepas minta Allah ampunkan. Tapi yang akan datang cuba buat. Lintaskan dalam hati. Sebab niat tu lintasan hati. Niat itu adalah lintasan hati. Dia bukannya lafaz. Dia lintasan hati. Okey. Fa in kanat as-salat fardan wajaba niyatul fardiyah wa qasada fi'liha. Okey. Bila kita niat ada dua keadaan. Ada setengah solat dia solat fardu. Ada setengah solat itu solat sunat, betul? Solat ni tak buat solat fardu, solat sunat. Okay. Jadi bila kita buat solat fardu, dalam niat kita mesti kena ada niyatul fardiyah wa qasada fi'liha wa ta'yiniha. Ada 3 benda, ingat baik-baik. Qasad, fardiyah, ta'yin. Qasad itu apa? Qasad itu adalah kehendak. Usalli, sahaja aku. Itu lafaz tu. Dalam niat kena ada. Dalam niat kena ada lafaz tu. Kena ada usalli. Sahaja aku mendirikan solat. Sahaja aku. Maknanya bukan terpaksa aku ke, bukan tak sengaja ke, tak. Usalli, sahaja aku. Lafaz usalli itu kena ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kena dalam niat fardu, fardiyah. Bila solat tu solat fardu, kena ada lafaz fardu. Usalli fardu. Ni dalam lafaz niat kan okey. Contohlah saya ambil satu lafaz niat. Usalli fardu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Panjang pendek? Panjang. Okey, ni complete set. Ni complete set. Tapi dalam panjang-panjang tu, mana yang betul-betul wajib Ustaz? Mana yang betul-betul wajib? Okey. Dalam niat, yang pertama untuk solat fardu, dia ada 3 perkara yang wajib mesti ada dalam sebutan niat ataupun dalam lintasan niat. Yang pertama usalli, yang kedua fardi, dan yang ketiga subhi. 3 tu. Maknanya sahaja aku kalau solat fardu wajib sebut fardu, dan yang ketiga wajib sebut waktunya, subuh ke zuhur ke asar ke maghrib ke isyak. Ini 3 perkara yang wajib lintas dalam niat. Ustaz, kalau saya dah buat 3 tu, saya tak buat yang lain, boleh tak Ustaz? Sah niat dia. Sah niat dia. Usalli fardhu subhi. Stop. Sah tak niat dia?
Sah niat dia. Tapi kalau dia dapat buat complete set, lagi bagus. Sebab apa? Sebab Rakaat. kalau dia dapat buat complete set, dia dapat sebut rakaat. Dan dia dapat sebut apa lagi? Dia dapat sebut makmuman ataupun imaman. Bila dia sebut makmuman, dia dapat pahala berjemaah. Kalau dia tak sebut makmum, macam mana dia dapat pahala berjemaah? Dia kira solat sendiri je. Jadi kena buat makmuman. Dapat pahala berjemaah. Lillahi ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Bila sebut lillahi ta'ala, dia dapat mentuluskan amalan dia. Dia kelak kerana Allah Ta'ala. Jadi buatlah complete set. Janganlah ambil 3 tu je. Okay. Cuma kita dalam menuntut ilmu, itu bagusnya. Itu yang kelebihannya orang belajar ilmu agama. Dia dapat tahu mana yang betul-betul wajib, mana yang boleh ditinggalkan bila perlu. Contoh, maksud saya boleh ditinggalkan bila perlu. Contoh macam mana? Kita duk main datang masjid ni. Kita datang masjid. Datang masjid ambil wuduk, tengok-tengok, Tok Imam dah nak habis bagi salam dah. Tok Imam nak habis bagi salam dah. Kita pun tok lari masuk masjid, datang. Kalau kita buat, andaikan kalau kita niat penuh, boleh jadi kita terlepas jemaah. Boleh jadi kita terlepas jemaah. Jadi apa kita buat? Kita dah belajar. Alhamdulillah kita dah belajar dalam lafaz niat tu mana yang betul-betul wajib. Kita baca salli fardhu subhi. Allahu akbar, salli fardhu subhi. Terus duduk tahiyat. Sama dengan imam. Ngam-ngam kita duduk tahiyat, imam pun assalamualaikum. Kita pun bangkit balik untuk masbuk. Dapat tak pahala berjemaah? Dapat. Kalau kita tak belajar, kita pun bacalah niat penuh. Bila baca niat penuh, alamak tersilap. Aku tersebut 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Dah ulang kali kedua. Alamak tersilap pula, makmum. Lupa sebut makmum. Dah hilang lagi. Faham tak? Jadi insyaAllah, ini dalam statement, dalam pembelajaran, kita dapat tahu the solid amalan tersebut. Tapi kalau terbaik dalam pengamalan, buatlah sempurna lapas niat tu. Supaya hati kita lagi best. Dapat sebut lillahi ta'ala, dapat tuluskan niat kita, dapat tuluskan amalan kita. Jelas tak? Tapi wajib dalam solat fardu mesti kena ada usalli, mesti kena ada fardhi, dan yang ketiga mesti kena ada waktu, ta'yin, kena tu waktu dia, sebut waktu dia. Ustaz tak sebut rakaat boleh tak? Tak sebut rakaat sah lagi. Kalau tak sebut rakaat masih sah. Kalau saya sebut rakaat tapi salah, itu kena ulang balik niat. Dia sebut rakaat, salli fardu maghribi 4 rakaatin. Rakaat itu lafaz berapa rakaat itu tak wajib sebut dalam niat. Tapi kalau sebut kena betul. Kalau sebut salah, batal. Kalau sebut salah, batal. Faham tak? Okey. Lepas tu dalam makmuman imaman pun sama. Cukup dengan kita sebut makmuman ataupun imaman. Tak perlu sebut nama siapa Tok Imam ke apa, tak payah. Tak perlu. Satu lagi. Okey. Makmum, lafaz makmuman imaman tu, dia akan jadi wajib bila? Siapa tahu? Lafaz makmuman imaman tu, kan saya kata tadi, yang wajib usalli fardu zuhri. Qasad, usalli, kefarduannya, fardu, dan ta'in. Tentukan waktu, zuhur ke, subuh ke, asar, maghrib, isyak. Okey. 3 ni betul-betul wajib. Makmuman ataupun imaman tu sunat. Kalau kita berjemaah, elok kita sebut supaya kita dapat pahala berjemaah. Tapi ada satu ketika, ada satu keadaan yang mana lafaz makmuman ataupun imaman ni wajib sebut. Kalau tak sebut, tak sah solat. Siapa tahu? Sama dengan imam. Bersama dengan imam. Okey, kalau kita bersama dengan imam, kita tak sebut.
Solat kita sah, tapi kita tak dapat pahala berjemaah. Yang saya tanya ni, kita tak sebut makmuman imaman ni, solat kita pun tak sah. Dia ada satu solat. Solat jemaat. Solat apa? Solat jemaat. Solat Jumaat, Masya Allah. Solat Jumaat. Sebab solat Jumaat mana boleh kerjakan sendiri-sendiri. Solat Jumaat mesti kerjakan secara berjemaah. Ya. Solat Jumaat mesti kerjakan secara berjemaah. Sebab itu solat Jumaat wajib. Siapa yang mengikuti solat Jumaat, dia kena sebut makmuman ataupun imaman. Dia tak boleh sebut. Dia tak boleh tak sebut. Kalau dia tak sebut, maka tak sah Jumaat dia. Sebab apa? Sebab solat Jumaat tidak boleh dikerjakan secara sendiri. Okey. Balik semula tadi. Dalam solat fardu mesti kena ada usalli, mesti kena ada fardi, dan yang ketiga mesti kena ada waktu solat. Dalam solat sunat, mesti kena ada apa? Au kanatis solah, ataupun solat itu solat sunat, naflan, solat nafil, solat sunat, dhata waqtin, karatibatin, au dhata sababin, kal istisqa. Sama ada solat sunat itu solat sunat yang mempunyai waktu. Solat yang mempunyai waktu. Contoh solat sunat yang mempunyai waktu apa? Solat sunat duha, solat sunat witir, solat sunat isyraq, solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Dia ada waktu. Dia terkait dengan waktu. Ataupun solat sunat tersebut solat sunat yang dhata sababin. Solat sunat yang mempunyai sebab. Dia tak terkait dengan waktu, tapi dia terkait dengan sebab. Contohnya solat sunat istisqa, solat sunat minta hujan. Lagi apa lagi? Solat sunat taubah. Nazar. Solat Gerhana matahari. Solat nazar, Ustaz. Tahajud Ustaz. solat sunat tahajud, solat yang terkait dengan waktu. Gerhana matahari. Gerhana matahari pun terkait dengan waktu. Waktu berlakunya gerhana jadi. Ataupun solat sunat hajat. Solat sunat taubat. Solat sunat apa lagi? Istikharah. Solat sunat istikharah. Dia tak terkait dengan waktu. Dia terkait dengan sebab. Dia ada dua. Satu terkait dengan waktu. Yang kedua terkait dengan sebab. Kalau solat sunat ni, dalam niat kita wajib buat apa? Dalam ketika kita laksanakan solat sunat, dalam niat mesti kena ada dua elemen penting. Yang pertama, wajib sebut usalli, sama juga macam fardu tadi. Usalli wajib, qasad. Dan yang kedua, wajib sebut ta'yin. Wajib sebut ta'yin. Maksudnya mengkhususkan solat apa yang kita buat. Kalau solat duha kena sebut usalli sunnat ad-duha. Ustaz, boleh tak kalau saya tak sebut sunat tu? Saya sebut usalli duha. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Lagi? Boleh. Boleh. Boleh Boleh Ustaz, boleh. Khas untuk solat sunat sahaja. Solat sunat tak payah sebut sunat. Sebab apa? Sebab perkataan duha, perkataan istisqa, perkataan telah memang tahu itu adalah solat sunat. Itu memang sunat. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib, isyak kena sebut fardu. Okey. Saya tolong tulis sikit. Tiga elemen tersebut adalah qasad, ta'yin, dan yang ketiga adalah fardiyah. Fardu. Ini saya tulis secara ringkas. Qasad itu adalah usalli, ta'yin itu menentukan waktu. Ta'yin ni kena tentukan. Maksudnya ta'yin bahasa Melayu tak tentukan. Zuhur ke, asar ke, maghrib, isyak, ataupun duha ke, isyraq ke, tahajud ke, taubat ke.
dan yang ketiga fardu. Dan yang ketiga tu hanya pada solat fardu saja. Solat sunat 1 dan 2 cukup. Okey. Wajib qasdu fi'liha wa ta'yinha la niyatan nafli. Tak perlu pun niat nafliyah. La niyatan nafliyah. Tak perlu pun niat nafil. Solat sunat nafil. Tak perlu. Okey. Jelas. Ada soalan berkenaan dengan ni? Sekejap saya tengok. Ada yang tanya, Ustaz, bolehkah kita batalkan solat tiba-tiba terlintas niat ke tidak? Atau kita teruskan solat? Okey, ada sahabat kita tanya, Ustaz, boleh tak kalau kita batalkan solat secara tiba-tiba kerana apa? Kerana terlintas niat ke tidak? Maksudnya dia jadi apa? Jadi macam was-was. Aku tadi lintaskan niat ke tak ni? Kan? Aku ni macam tak lintas je. Boleh tak kita batalkan? Boleh. Memang kena batalkan pun sebab kita kena tengok pada perkara asal sesuatu perkara. Atau kita teruskan solat. Al-aslu, tengok pada asal perkara. Contoh, asal kita niat ke tak niat? Asal kita, kita kena tengok. Kalau kita yakin yang kita niat, maka asalnya adalah niat. Maka kalau datang gangguan lepas tu, kita buat tak tahu je. Tapi kalau asal dia kita rasa memang betul-betul kita rasa asal-asal kita tak niat. Dan memang asalnya memang kita tak niat pun. Kan? Mana ada orang tiba-tiba niat. Maka kita batalkan dan solat. Tapi tuan-tuan dan puan, saya nasihatkan untuk jangan terlalu kita buat je sebaik mungkin waktu kita solat. Contoh, waktu kita datang solat, kita buat je sebaik mungkin dengan niat kita, dengan takbiratul ihram kita. Kemudian kalau datang keadaan macam ni, tiba-tiba rasa terlintas macam, aku niat ke tak? Kita dah buat betul-betul tak? Kita dah buat betul-betul. Awal-awal kita dah bagi yang terbaik. Kita buat tak tahu je. Kenapa? Sebab dikhawatiri lintasan keraguan kita itu didatangkan oleh syaitan supaya kita batalkan solat. Sebab itu dalam kita melaksanakan amalan, waktu kita laksanakan tu kita buat yang terbaik yang kita boleh. Kita buat yang terbaik. Bila kita dah berikan yang terbaik, datang gangguan syaitan, kita buat tak tahu. Kita buat tak tahu. Kenapa? Kerana kalau kita layan, syaitan suka. Bila syaitan suka, na'udzubillah min zalik, sampai kesudah solat kita jadi was-was. Faham tak? Atau kita teruskan solat. Okey. Sama ada nak teruskan solat ataupun nak batalkan solat, tergantung kepada cara tuan-tuan dan puan-puan laksanakan amalan niat itu macam mana. Kalau waktu mula-mula dah buat, kemudian datang keraguan, buat tak tahu, teruskan solat. Tapi kalau memang kita pun duk kelang kabut ke apa kan, main datang terus semayang je, dan kemungkinan besar untuk kita tak niat itu ada, maka buatlah balik. Batalkan solat, niat semula, semayang balik. Ada juga cuma lafaz tapi tak lintas dalam hati waktu takbiratul ihram. Okey, kalau lafaz sahaja tapi tak lintas dalam hati, tak sah niat itu. Sebab niat itu adalah lintasan hati. Okey. Ni baru rukun pertama, sekarang apa dah ni? 8 suku. Okey, kita ambil sikit lagi. Dan yang kedua, wathani al-qiyamu ma'al qudrati alaihi fa in ajaza 'an al-qiyami qa'ada kayfa sya'a wa qu'uduhu muftarishan afdal. Dan yang kedua daripada rukun solat adalah as-sani al-qiyamu ma'al qudrati. Berdiri ma'al qudrah, bagi orang yang ma'al qudrah, ada kemampuan. Diri bagi orang yang ada kemampuan. Berdiri itu juga adalah rukun. Berdiri itu adalah rukun. Sebab itu, contohlah kalau kita kata ya Ustaz, saya tak boleh Ustaz berdiri lama. Kita pun kata, diri sekejap boleh tak? Diri sekejap boleh, maka buatlah niat dan takbiratul ihram itu secara berdiri. Kemudian dah sampai tengah-tengah tu dah tak tahan, duduklah.
Dah tu duduklah. Sebab apa? Sebab berdiri itu adalah rukun. Jadi sebab tu kadang-kadang kita tengok, mak cakap lah, saya kadang pergi masjid, pergi surau, tengok ramai dah orang duduk atas kursi. Kalau takbiratul ihram itu berdiri, kemudian duduk, tak apa. Sekarang ni kadang-kadang nampak daripada awal dia dah duduk siap-siap dah. Sebab bila kita berdiri itu kita sebut rakaat kena sebut atau niat ke Ustaz. Rakaat tak wajib sebut, tapi kalau sebut kena pastikan bagi sebutan tu betul. Kalau salah tak sah niat. Jelas kan? Okey. Jadi kalau al-qiyamu ma'al qudrati alaihi fa in ajaza, kalau tak mampu berdiri anil qiyam, maka qa'ada kaifa sya'a, maka dia boleh duduk seperti mana yang dia mampu. Kaifa sya'a wa qu'uduhu, boleh tak duduk bersila? Boleh tak duduk bersila? Kata saya tak boleh berdiri lah Ustaz, tapi saya boleh duduk dan saya nak duduk bersila. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. افتتح الصلاة عاجزا لمرض ونحو قاعدة ثم قدر على القيام فإنه يقوم ويتم صلاته وما مضى. Okey. Kalau kata nak duduk bersila, boleh. Nak duduk kaki melunjuk, boleh. Nak duduk macam mana? Boleh, silakan. Selagi bukan fahish, selagi amalan itu tidak keji, boleh. Okey. Tapi wa qu'uduhu muftarishan afdal, akan tapi duduk iftirash itu adalah duduk yang paling afdal. Contoh, tak boleh berdiri, tak boleh berdiri tapi solat duduk. Dan solat duduk itu solat yang paling duduk yang paling afdal adalah duduk iftirash. Duduk iftirash tu duduk macam ni lah. Duduk yang kita duduk dekat tahiyat awal, dekat tahiyat awal tu. Duduk lutut kedua-dua menghala ke kiblat. Itu duduk iftirash. Duduk yang mana lutut kita kedua-duanya menghala ke kiblat. Duduk macam tu. Tapi kadang-kadang ada orang tak boleh. Ada orang tak boleh sebab apa? Lutut. Kadang-kadang ada orang tak Salah boleh. Ustaz, lutut tak boleh bengkok. Makcik lutut tak boleh bengkok. Ada orang tak boleh Berdiri lipat. boleh. Dia tak boleh lipat lutut dia. Kan? Ada orang tak boleh lipat. Maka dia buat apa? Dia lunjurkan kaki dia ke depan. Tapi ada orang tak boleh lipat, tapi lipat separuh boleh. Itu yang duduk kat kursi. Itu yang duduk dekat kursi. Tapi ingat, yang paling afdal adalah duduk iftirash, duduk bawah, lutut kedua-duanya menghala ke kiblat. Sebab apa? Sebab kita cubalah, kita cuba usaha untuk yang terbaik. Tapi apa-apa Allah Ta'ala tahu kemampuan kita. Duduk iftirash itu adalah duduk yang paling afdal. Wa jumhurul ulama, dan semua jumhur pendapat ulama ala anna man iftataha as-salata ajizan li maradin wa nahwihi qa'idan thumma qadra 'ala al-qiyam fa innahu yaqumu wa yutimmu salatuhu wa ma madha min salatihi sahihun wa salatuhu tammatun. Ada orang dia masalah lutut dia tu, contoh dia mai datang solat, dia memang tak boleh berdiri. Dia memang tak boleh berdiri. Ataupun dia boleh berdiri sekejap je. Allahu Akbar. Kemudian terus dia duduk. Sepakat pendapat ulama bahawa ala anna man iftataha as-salata ajizan, kalau orang tu dia melaksanakan ataupun memulakan solat dalam keadaan dia tak mampu, contoh dia mai datang terus dia duduk, dia memang tak mampu. Dia memang tak mampu. Akan tetapi dalam ketika dia solat itu, tiba-tiba dia rasa macam ada kemampuan. Tiba-tiba ataupun tak tahu Allah Ta'ala bagi kesihatan pada dia, tiba dia rasa ada kemampuan. Waktu itu fa innahu yaqumu wa yutimmu salatuhu wa ma madha. Dan dia kena thumma qadra al-qiyam fa innahu yaqum. Maka sesungguhnya dia kena bangkit. Contoh dah buat solat 4 rakaat. Dia buat sampai rakaat kedua, tiba dia rasa macam ada kemampuan untuk dia berdiri. Maka dia bangkitlah berdiri. Maka dia bangkitlah
berdiri. Wa yutimmu salatu, dan dia sempurnakanlah solatnya dalam keadaan berdiri. Wa ma madha min salatihi sahihun, dan apa yang telah lalu daripada solatnya itu adalah sah. Wa salatuhu tammah, dan solatnya adalah solat yang sempurna. Dia janganlah kita dah duduk santai. Kalau rasa dah boleh berdiri, berdirilah. Boleh tak Ustaz, saya pening kepala, contoh. Kalau saya berdiri, saya tumbang je lagi. Jadi saya takbiratul ihram, saya berdiri. Kemudian lepas tu saya duduk. Lepas tu saya rasa macam rakaat kedua tu saya dah okey sikit. Saya pun berdiri balik. Boleh tak? Boleh. Okey. Okey. Ustaz, maknanya kalau kita berdiri, lepas tu kita tak larat, kita duduk, boleh ke Ustaz? Boleh. Boleh. Contoh Terima kasih, kita semayang awal-awal kita dah berdiri. Kemudian tiba tak larat lah, tak larat, memang tak larat. Memang tak larat. Lepas tu kita duduk, boleh. Kemudian dah duduk tu tiba-tiba rasa macam lepas 2 rakaat rasa macam okey lah pula. Nak berdiri balik pun boleh, tak ada masalah. Wasalisu takbiratul ihram, dan yang ketiga daripada rukun-rukun solat adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram fayata'ayyanu 'ala al-qadir bin nutqi biha bi an yaqul Allahu akbar fala yasihu ar-rahman akbar wa nahwihi la yasihu fiha taqdimul khabar 'ala al-mubtada' ka qawlihi akbarullah akbarullah. ومن عجز عن النطق بها بالعربي ترجم عنها بأي لغة شاء. Okey. Dan yang ketiga adalah takbiratul ihram. Saya rasa tuan-tuan dan puan semua tahu takbiratul ihram itu apa. Takbiratul ihram itu adalah takbir Allahu Akbar ketika mana takbir yang pertama. Ketika mana mengangkat tangan untuk solat pada mula-mula solat. Fayata'ayyanu al-qadir, dan tertentulah ataupun mestilah bagi orang yang mampu untuk bin nutqi, untuk dia lafazkan dengan dia berkata Allahu Akbar. Orang yang boleh bertutur tak bisu, dia kena sebut Allahu Akbar. Boleh tak dia sebut Ar-Rahmanu Akbar? Boleh tak? Ar-Rahman pun nama Allah Ta'ala juga. Ar-Rahimu Akbar. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena sebut Allahu Akbar sahaja. Tak boleh sebut Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar, Al-Malikul Akbar. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Bi an yaqul ta'ayyana 'ala al-qadir bin nutqi biha an yaqul Allahu Akbar. Fala yasihu, maka tidak sahlah kalau seseorang itu sebut dengan Ar-Rahmanu Akbar. Disebut memanglah nama Allah Ta'ala, tapi tak boleh. Memang tak boleh. Hanya sebut dengan nama Allah. Allahu Akbar. Okey. Jelas kan? Wala yasihu fiha taqdimul khabar 'ala al-mubtada' ka qawli. Okey, dan tak boleh kita nak terbalikkan. Ustaz, okey. Ustaz, saya tak tukar. Saya sebut Allahu Akbar juga, tapi saya nak sebut Akbar dulu baru sebut Allah. Akbar Allah. Boleh tak boleh? Tak boleh juga. Tak boleh. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Tak boleh kita duduk main. Kalau bahasa Arab dia ada mubtada' khabar. Khabar tu kita duduk depan, mubtada' duduk belakang. Walaupun sama tapi tak boleh. Walaupun lafaz yang sama tetap tak boleh. Hanya lafaz Allahu Akbar sahaja. Wa man ajaza an nutqi. Okey, contoh ada orang dia ajaza, dia tak mampu untuk menyebutkan takbir tersebut dalam bahasa Arab. Mungkin dia memang tak boleh sebut. Sebab kita benda ni mungkin jadi dalam 1 trilion satu orang kot, sebab lafaz Allahu Akbar tu pendek je, rasa semua boleh. Tapi andaikan ulama-ulama dahulu suka andaikan kalau perkara ni terjadi. Contoh ada orang memang dia tak boleh. Memang dia tak boleh sebut dalam bahasa Arab.
Maka tarjim anha, dia menterjemahkan daripada lafaz Allahu Akbar tersebut bi ayyi lughatin, dengan apa lughah bahasa dia boleh terjemahkan. Tapi ingat bukan semua orang boleh. Hanya untuk orang yang memang tak boleh sebut dalam bahasa Arab. Macam mana keadaan dia, wallahu alam. Saya pun tak tahu, sebab rata-rata semua boleh sebut, sebab lafaz Allahu Akbar tu sangat pendek, sangat mudah. Rata-rata boleh. Tapi kalau kata memang tak boleh jumpa, mana tahu satu hari nanti tuan-tuan dan puan jumpa orang macam ni, maka dia boleh. Dia untuk orang macam tu, dia boleh baca Allah Maha Besar, bahasa Melayu. Wala ya'dil anha ila dhikrin akhar, wala yu'addil anha ila dhikrin akhar, dan tak boleh untuk kita ubahkan sebutan tersebut kepada sebutan zikir-zikir yang lain. Kita sebut subhanallah, tak boleh. Alhamdulillah, tak boleh. Hanya Allah Akbar saja. Wa yajibu qarnun niyah bitakbir, dan wajib untuk kita sertakan niat ketika mana kita takbir. Allah. Waktu takbir tu, sebab tu kita tengok imam-imam kan, panjang sikit. Allah. Waktu takbir tu, dia buh lintaskan niat sekali. Salli fardu zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Ataupun, sebab benda tu pendek je. Salli fardu zuhri arba'a raka'atin. Lintasan yang sangat mudah. Lintasan ni kita jangan terlalu macam complicatekan benda tu, nanti jadi masalah. Kita rasa benda ni mudah. Allah, terus lintaskan dalam hati. Allah saja aku solat fardu zuhur kerana Allah Ta'ala. Okey. Ada sahabat kita tanya, Ustaz, waktu takbir tu kena lafaz Allahu Akbar secara kuat ke atau perlahan? Bagai dengan orang yang bisu. Macam mana dengan orang yang bisu? Boleh sebut dalam hati ke atau dengan sekadar bunyi? Okey. Wajib untuk kita memperdengarkan telinga kita sendiri dalam keadaan yang biasa. Faham tak? Wajib kita memperdengarkan telinga kita sendiri dalam keadaan yang biasa. Keadaan yang biasa tu macam mana? Keadaan kita biasa duduk rumah, ada bunyi sikit-sikit, bunyi bulung sikit-sikit ke, bunyi motor lalu tiba-tiba ke, itu keadaan yang biasa. Keadaan yang luar biasa macam mana? Tepi rumah kita ni ada jentolak duk buat kerja. Ataupun ada Pakistan tengah main serumput ke, itu keadaan luar biasa. Jadi kalau keadaan yang luar biasa tu, tak perlulah kita sampai jerit. Sebab kita nak kalahkan bunyi mesin rumput kawan tu, kita pun jerit. Salli fardu, ataupun Allah kan. Kita nak bagi lawan mesin rumput orang tu. Kita baca Allah Akbar, kawan tu lagi press lagi. Lagi kuat lagi. Tak ada. Cukup kita sampaikan ke telinga kita dengan keadaan suasana yang biasa. Faham kan? Itu yang wajib. Itu yang wajib. Jadi kalau ada orang yang bisu, boleh ke sebut dalam hati. Macam mana yang saya baca awal tadi, fayata'ayyanu 'alal qadiri bin nutqi, tertentulah ke atas orang yang mampu dengan bertutur. Kalau orang tu tak mampu, maka dia boleh, sebab orang bisu dia tahu apa yang dia lafazkan, maka dia boleh lafazkan dengan bunyi ke. Tapi kalau dia asal-asal daripada dulu memang dia tak boleh pun, nak bertutur, dan dia tak pernah dengar pun macam mana pertuturan tersebut. Untuk mereka ada keringanan. Dia nak buat bunyi untuk dia dengar sendiri, silakan. Ataupun dia tak nak buat bunyi sebab dia memang bisu, dia tak pernah dengar pun macam mana bunyi tu. Ada orang lahir-lahir dia bisu, dia tak pernah dengar bunyi tu apa. Itu pekak. Dia bisu dan pekak, package. Dia tak pernah dengar pun. Dia tak pernah dengar pun bunyi tu apa. Maka dia tak payahlah buat bunyi. Jelas. Sebab saya ada adik mak lain, dia bisu. Okey. Bila orang bisu ni, dia daripada asal-asal lahir dia bisu dan pekak,
ataupun asal-asal lahir dia pekak, dia automatik jadi bisu. Sebab apa? Sebab dia tak pernah dengar bunyi. Kalau lintas di hati aku solat fardu zuhur kerana Allah Ta'ala, boleh ke Ustaz? Sahaja. Jangan lupa sebut sahaja. Sahaja aku solat fardu zuhur kerana Allah Ta'ala. Sah. Sahaja aku tu sebut. Jangan aku je. Sahaja aku. Okey. Ustaz, minta maaf Ustaz. Nak Ya, sebut sahaja ke saja Ustaz? Saya tanya Ustaz. sahaja. Sahaja, bukan sajalah. Terima kasih Ustaz. Sahajalah sempurna. Sahaja aku solat. Okey. ولا يعدل عنها ويجب قرر النية بالتكبير. أما النووي فاختار الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد عرفا أنه مستحضرا للصلاة. Jadi sampai situlah saja. Alhamdulillah. Saya tengok dulu kalau ada orang ada apa-apa soalan sebelum kita akhiri majlis kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya sikit ni. Ini pasal ambil wuduk tu. Kita masa kita basuh tangan dan berkumur keluarkan air dalam hidung kan. Itu sebagai sunat wuduk ya Ustaz. Sunat wuduk, betul? Macam mana? Kita niat macam mana kita melakukan sunat wuduk? Macam tu. Okey. Kita kena niat yang mana kita nak ambil wuduk. Tak perlu kita sampai terlalu detail saja aku melakukan amalan sunat wuduk, tak perlu. Bila kita ambil wuduk tu, dalam keadaan kita dah niat yang memang sahaja aku mengangkat hadas, maka ianya telah menjadi amalan untuk mengangkat hadas. Walaupun niat yang wajib adalah ketika kita basuh wajah, betul kan? Niat yang kita wajib adalah ketika kita basuh wajah. Tapi amalan sebelumnya kita tahu dah. Basuh tangan itu adalah basuh tangan untuk kita pergi kepada amalan wuduk. Maka ianya akan dapat pahala sunat. Tak perlu kita niat dengan lafaz yang khusus sahaja aku basuh tangan ataupun sunat, tak perlu. Cukup kita susuli perbuatan tersebut dengan niat fardu ataupun rukun fardu wudu, maka amalan tersebut dapat dah pahala sunat. Jelas? Ustaz, maknanya kita mula niat masa kita membasuh muka lah. Mula niat seperti aku mengangkat hadas kan. Masa basuh mula muka niat tu lah seperti kita biasa niat. sahaja. Okey. Niat seperti biasa sahaja. Seperti biasa maksudnya waktu basuh wajah tu. Waktu kita basuh tangan tu kita niat Kita tak perlu cakap apa-apa lah. tak cukup kita niat dah aku menghidupkan sunnah sudah. Tak perlu lafaz khusus aku mengambil wuduk dengan sunnahnya, tak perlulah. Bismillah je Ustaz, basuh tangan. Bismillah. Bismillah untuk basuh tangan ketika wuduk, bismillah pun dapat tak pahala sunat. Bismillah pun termasuk dalam amalan sunat berwuduk. Ustaz, bagaimana cara duduk bagi orang yang berdiri tapi tiba-tiba pening-pening? Okey. Sebelum tu ada kuliah ke lepas ni? Betul Ustaz, selepas ni ada kuliah dan Ustaz kita pun dah ada dalam talian. Ustaz pun dah ada dalam talian. Jadi saya ingat saya bawa lah masail ini kepada sesi kita yang akan datang. Saya screenshot dulu. Kemudian kita bawa pada masa akan datang. Ustaz pun dah datang, jangan. Okey. Baik, saya minta maaf. Sama-sama. Saya minta maaf kepada semua kerana tak dapat jawab semua soalan yang diajukan. InsyaAllah tak apa, saya save soalan-soalan ini dan kita bawa pada sesi akan datang. Alhamdulillah hari ini kita dapat sampai rukun yang ketiga je. Nanti kita sambung rukun yang keempat
Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan saya, tuan-tuan dan puan-puan, taufik dan hidayah untuk kita amalkan apa yang kita belajar, kita kongsikan dan sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang tak dapat hadir pada majlis kita pada pagi ini. Jadi insyaAllah saya rasa saya tutup majlis teruslah. Ustazah Jasna. Boleh. Silakan Ustaz. Saya mohon maaf atas segala kekurangan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu atas segala mahal kekhilafan saya sendiri, saya mohon maaf. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Subhanallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi